أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ومن كل معصية صغيرا وكبيرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا سرا أو جهرا عمدا أو سهوا يا الله يا غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وزد وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعطرانه ومن سار على نهجه إلى يوم اللقاء والحشر والدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها علانيتها وسرتها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي وطهر قلوبنا واشرح صدورنا وتقبل منا أعمالنا آمين ثم أما بعد. Kat mana berarti? Kat mana? Ha? Masjid dah tu. Masjid dah. Ulah hang tu dia lambat habis. Kat mana berarti? Baca dah tak? Tak ingat? Tak ada. Ada tanda? Tak ada? Tak ada? Enam? Kerana itulah Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata tuan pengarang yang dirahmati oleh Allah, kerana itulah Al-Imam Ibn Katsir, yaitu salah seorang mufassir yang terkenal ketika mengulas ayat tersebut, katanya sesungguhnya yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar taqwa hanya ulama yang memahami tentang Allah. Kerana itu pengetahuan mereka semakin mendalam dan semakin sempurna, nescaya ketakwaan kepada Allah juga semakin tinggi. Dia makin kenal Allah Ta'ala, dia akan lahir sifat makin takut dan gerun pada Allah. Kalau tidak ada rasa takut pada Allah, itu maknanya kita masih lagi kurang mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat di atas, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takut pada Allah paling tinggi khasyahnya adalah ulama.
Kenapa? Kerana mereka lah yang paling banyak memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu ilmu agama, tuan-tuan, natijah yang paling besar yang kita kena kejar adalah khasyah. Disebut dengan kalimah yakhsha. Masdarnya yakhsha tu fa'il mudhari'. Masdar dia, kata dasar dia khasyah, takut pada Allah. Anak kita atau lima-lima belajar agama, ya, kita sebut korang. Anak saya 5-5, kita sebut korang lah. Yang pertama pondok, yang kedua mak tapis, yang ketiga pondok mula, yang keempat mak tapis, yang kelima pondok. Ya gila-gila. Orang kata sebab apa? Learning, orang belajar agama senang boleh kerja. Lari tujuan. Nampak orang agama pakai kereta besar dah ni, lari tujuan. Orang belajar agama, Allah jamin rezeki tu bab lain. Niat jangan kerana itu, jahanam rosak, tuan-tuan. Maka tuan-tuan sekalian, natijah belajar agama adalah takwa. Itu yang paling besar. Barang siapa yang bertambah ilmunya, tidak bertambah takwa, mana ilmunya tidak bermanfaat. Sebab tu natijah yang paling utama takwa. Ayah haji belajar di mana? Masjid. Kitab pun nak bawa, tak bawa. Kenapa? Tak faham, tak boleh baca jauh. Tapi suti Ustaz khabar masuk dalam hati beramal. Satu hukum yang Ustaz cerita mendatangkan rasa takut, menangis lok dia. Itu lebih baik daripada orang belajar agama, kitab kapal-kapal, langsung tidak ada takwa. Yang jadi kegerunan dia makhluk. Yang jadi benda yang paling besar dalam kepala otak dia makhluk. Yang diutamakan pandangan, kat dia orang ni kata gini, kat dia orang ni orang. Kata ada setengah ulama, orang kata bak apa dia tak jadi mufti. Padahal dia paling layak. Rupa-rupanya dia ada, orang alim ni dia ada dia punya kemuliaan. Tak boleh kita rendahkan martabat. Guru saya seorang, dia ada lagi, saya tak mahu sebut nama lah. Dia tahu jadi mufti, dia tolak. Kenapa tuan-tuan? Kalau nak suruh aku jadi mufti, penguasa kena mari, bukan aku pergi, dia kena mari. Dan keputusan bukan aku cadang, penguasa terima, bukan, aku yang menentukan. Faham? Itu izzah, kemuliaan ulama. Bukan dia mendabik dada sombong, tidak, kerana ilmu itu ditinggikan. Dia tukang bawa je. Boleh faham? Tidak boleh tunduk di hadapan pemerintah menjadi pendengar ya, sedangkan salah, maka dia pun turut juga, jadi rendah. Ini tuan-tuan sekalian, orang yang berilmu natijahnya takwa. Maka apa yang kita kerja duk mari dengar tuan-tuan, supaya tambah takwa, tambah rasa takut dan gerun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah rasa dilihat oleh Allah, tambah rasa bersalah buat dosa, tambah berasa semangat nak buat pahala. Itu tujuan kita mari majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama kata mafhumul mukhalafah daripada ayat ini, man lam yakhshallaha falaysa bi'alimin. Daripada ayat innama yakhshallaha min ibadihi ulama, man lam yakhshallaha falaysa bi'alimin. Hanya saja yang takut pada Allah ulama. Maka ulama kata mafhumul mukhalafah, kefahaman terbaliknya,
orang yang banyak ilmu secara mana pun tapi tidak ada takwa, makhluk nombor satu dalam kepala otak dia, maka tuan-tuan, orang itu belum layak digelar ulama. Maka ulama ni tinggi dia punya takutnya pada Allah melebihi takut kepada makhluk. Tuan-tuan balik, ada video dia dalam YouTube, balik lagi balik, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Patut dia lah Syekh Azhar, orang alim. Dia tegur depan-depan dalam majlis, tegur pemerintah, dia ada cara, tak ada makan, ada cara lain. Akhir sekali depan-depan dalam majlis, ulama Azhar duduk depan, dia tegur depan-depan Husni Mubarak. Ana mutaassif an akuna salbiyan ya sadatar rais, dia kata depan muka dia. Hari ni aku minta maaf wahai Presiden Mesir, depan muka ni, bukan online, bukan depan muka, dalam majlis yang besar. Aku minta maaf, hari ni aku berbeza denganmu, aku nak tegurmu. Dia tegur secara direct. Kenapa? Bukan kerana nak tunjuk hebat, bukan kerana nak suruh takut pada Allah. Pemimpin tak ada takwa, jahanam, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah contoh orang yang ilmunya mendatangkan takwa yang tinggi pada Allah. Letak Allah Ta'ala nombor satu dalam hatinya. Allahu Rabbi. Maka kita orang awam ni padahlah makin belajar, makin dekat dengan Tuhan. Itu saja. Lalu makin kelek kita, makin sombong, makin bagi dengar, makin cakap agak, makin kelek kita, makin kerkuk. Itu pelik tu. Itu pelik. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau makin belajar, makin nampak salah orang tu, maknanya kena belajar lagi. Kena belajar lagi. Dia memang gitu, nyakit dia. Imam Ghazali pun sebut, al-ilmu salasa ashbur, ilmu 3 jengkal. Ilmu agama ni 3 jengkal. Jengkal yang pertama, siapa masuk, jengkal pertama dia akan bagi sifat apa? Sifat nampak salah orang. Kau tanya soalan orang tu ustaz, orang mau dia ada orang. Kalau mari belajar, hak ustaz sebut tu dia nampak orang, tak nampak dia. Faham tak? Dia pun pergi belajar, lama dia aja belajar. Mula belajar tajwid, izhar halqi. Patut untuk amal dulu kan. Dia pun tu Imam Manggu Pengadong tu tak betul izhar halqi, dia sibuk nak tegur orang. Baru belajar hari ni. Itu perangai kata Imam Ghazali. Habis tu Imam je tegur, subhanallah. Habis tu. Salah yang khafi, yang jali tegur habis. Kalau ada sifat tu, sibuk nak tengok orang, sibuk nak tegur orang, tegur kena, tapi dia lebih menyebutkan diri menegur orang, tengok salah orang, itu mana apa? Duduk pada jengkal yang pertama. Masuk jengkal yang kedua, mula nampak lemah diri. Belajar lagi. Akan masuk jengkal yang ketiga, aku tak ada apa, bodohnya berasa. Itu jengkal yang ketiga. Faham? Jadi tuan-tuan, kalau kita belajar agama, duduk lagi nampak sibuk nak tegur orang tu, walaupun baru sehari baru belajar tu sah, baru masuk jengkal yang pertama. Pernah berlaku di Mesir, di masjid apa nama Jabal Muqattam, Syekh Yusri, Dr. Yusri hafizahullah, dia imam tarawih, dia pakar bedah, dan dia juga ulama Azhar. Pagi lepas mengajar kitab, sudah tukar seragam, pakai kok nektar, pergi hospital, pakar bedah. Itu biasa nama saya. Tuan-tuan sekalian, satu ketika bulan Ramadan, dia suruh anak murid dia jadi tu imam. Anak murid dia jadi tu imam.
Syekh Yusri kalau dia jadi tu imam tak belagu mana. Kalau tak belagu baca pulak lambat. Semalam sejuzu. Oh nongenyo itu. Nah, kalau orang tak biasa. Keren ambil kaki. Ini balik Pakistan balik. Jadi tuan-tuan sekalian, dia baca lambat. Dia suruh anak murid dia kata. Tuan-tuan, jadi kebiasaan lah kalau kita duduk depan guru dia jadi nervous. Betul tak? Jadi ketor. Tok guru kita belakang, kita tu imam. Hai ketor. Dan orang ngapal Quran ni tuan-tuan, belum tentu dia boleh baca apa yang dia hafal dalam semayang. Dia kaedah dia, imam tu kalau dibaca ayat tu lah semayang, hak tu yang dia paling ingat. Termasuklah pengalaman saya dan juga mengapa dulu tuan-tuan. Bukan semua ayat yang kita hafal boleh baca itu imam. Hak paling ingat boleh baca. Dia pun baca, akhir sekali tersilap. Silap bukan lekat. Wallahu sami'un alim. Contohnya ayat sepatutnya tiba-tiba dibaca wallahu basirun ala ta'malun ke, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat Quran kau tapi salah. Anak murid belakang nak tegur ni, anak murid lain. Faham tak? Kenapa dengan kita gitu kan? Salah, petang kita tahu, gaduh nak tegur. Wallahu sami'un alim. Kan? Tegur. Contoh. Tapi anak murid, syekh ada depan, kata, wah ni syekh nak tegur, aku nak tegur tak senyap lagi. Dia teruskan bacaan. Patut wallahu sami'un alim. Dia baca ayat lain. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Contoh. Tunggu syekh nak tegur. Imam teruskan bacaan, siapalah rokok. Habis semayang, anak murid tanya, Tuan Syekh, perasan tak tadi imam kita baca salah? Perasan? Apa tak perasan? Apa tak tegur? Kerana kata Syekh, dengan sepotong ayat Quran dia buat keluar nas, faqra'u ma tayassara minal Quran. Syekh kata apa? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah mana-mana ayat Quran yang mudah. Maka yang sepatutnya wallahu sami'un alim. Nabi pergi baca wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir ayat Quran lah. Ayat Quran lah. Ayat Quran. Kalau tegur betul tak kita kalau tegur? Betul. Itu pandangan selangkah kita. Pandangan Syekh belakang-lakah. Kalau aku tegur, dia kau debor, kau lekat. Lala dah ingat terus. Jadi aku senyap, biarlah dia terus. Hak dia baca pun ayat Quran juga. Lain kalau dia baca ayat lain. Kan? Tengah-tengah baca ayat Quran, tiba-tiba tubik benda lain. Tubik burdah ke, tubik syair ke. Tengah-tengah baca ayat Quran, tiba-tiba tubik ilahi lastulil firda. Tu memang kena tegur lah. Oh, baru kita anggap gini panjangnya pandangan orang yang alim. Tak sibuk, jangan gaduh. Oh, kita mentang-mentang baru belajar ini orang biru. No, habis tu imam semalam. Habis sejik je kamu. Dia tuan sekalian. Tu contoh orang baru jekal pertama. Sebab tu hari pertama belajar jangan sibuk nak ajar. Mana? Belajar. Siapa tahap? Ustaz kamu ni aku tak tahu. Baru masuk nombor 2. Banyak yang aku tak tahu masuk nombor 2. Boleh faham? Lama ni ingat betul. Pernah satu kuliah duha saya di Masjid Kuning, Kota Damansara. Tuan-tuan kenal lah. Betulan pagi tu bak semayang, ruku-ruku semayang. Ada seorang manusia ni khusyuk dengar. Saya kata macam aku kenal je muka dia. Tapi di mana ya? Macam aja jumpa. Tapi mana jumpa dia? Rupa-rupanya sudah kuliah, dia bangun mari jumpa depan. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih banyaknya hari ni saya tak tahu. Rosyamno, Datuk Rosyamno. Dia jemaah Masjid Kota Damansara.
dak tidur langsung, angguk. Siapa habis kuliah? Sudah kuliah mari jumpa, terima kasih. Banyaknya dak tahu Ustaz. Faham? Belajar biar siapa tak tu. Boleh? Cukup, jangan. Belajar lagi. Siapa tak rasa bodoh tu aku. Barulah dikira orang yang ada ilmu. Baru ada ilmu, dak ulama lagi. Barulah orang tu dipanggil alim, orang ada ilmu. Atau orang alim tidak lalu sebut dak tahu. Betul tak? Junnatul alim wallahu a'lam. Perisai bagi orang alim, dia tak tahu disebut wallahu a'lam. Jangan malu. Ni faham eh? Jadi lagu mana nak lahir siapa tahap rasa bodoh tu, belajar. Kita ni tuan-tuan saya apa nama? Belajar nak, ayah paksa belajar matang, faham bengok pada tu, ayah nak. Rupa bila besar baru faham. Ayah nak didik Belajar nak tu mok mengajar matang jurumiah tuan-tuan. Belajar nak orang duk belajar tu tentang Sanawi 1. Belajar 1 ustaz saya Ustaz Ali saya ingat lagi. Dia ajar huruf domeh ajar tu. Belajar 2 naik masuk fi'il. Belajar 4 masuk apa nama Ustazah Aisyah ajar tu. Tuan-tuan matang bina. Tutung lah kalau orang merakyat ni. Darussalam, Darut Taqwa. Saya di Melaka dulu Seri Ahmadiyah namanya. Pelajaran sekolah rendah biasa dia belajar. Dia tambah belajar agama. Dan ni tak tahulah ni. Tak tahu. Saya tanya anak saya belajar tak? Dia kata tak belajar. Mungkin dia apa nama, dia tak perasan tahap dulu. Maka bila kita masuk sekolah apa nama imtiaz, ni nak cerita ni, dah belajar dah. Orang duk baca kalau periksa bahasa Arab kita pergi main bola. Markah 99, 98, 99, 98. Naik nama tadi ni. Di billboard tu naik. Masuk Senawi. Akhir sekali bila pergi Azhar, barulah rasa bodoh tu pun sebenarnya. Masa duduk masuk datang hati aku belajar dah dulu kan. Buat main. Masuk Senawi ada asas lagi. Imari berasa pandai. Ini kelemahan kita. Masuk je Azhar, bodoh tu rasa. Bukan nak kata tuan-tuan bodoh, bukan. Ini saya. Pak rasa bodoh. Tu baru ambil syariah, belajar balaghah tu hak asas-asas. Kalau orang ambil lugah, ambil bahasa, dia kena belajar Mughnil Labib. Yang ulama Azhar tukar nama Mufnil Labib. Mughnil Labib ni maknanya yang mengkayakan akal. Ulama Azhar tukar, bukan mengkayakan akal, yang membengongkan akal. Mufnil Labib. Susah baru kita dah tahu. Luahnya ilmu Allah. Baru kita baca kitab ulama, rendah berasa tuan-tuan sekalian. Bagaimana kehebatnya Tuhan yang buat akal ulama itu. Lagilah tak ada benda kita. Betul tak? Jadi tuan-tuan, kalau mari rasa kemah tu, hati-hati lah. Terpedaya kita dengan iblis. Terpedaya kita dengan syaitan. Ustaz ni ngajar dah ni. Pak Mayang. Belajar apa kok? Aku 70 tahun orang Mayang. Hati-hati. Rupa-rupanya orang tanya muafiq masbuk pun tak tahu. Orang tanya muafiq masbuk ni. Dia kata benda mu sebut yang betul kok. Muafiq. Munafik dia kata. La ilaha illallah. Munafik naik muafiq kata. Ni masalah ni. Jadi orang tahu bagus tak bagus? Bagus. Yang tak bagusnya berasa tahu. Jadi orang baik bagus tak bagus? Bagus. Yang tak bagus perasan baik. Jadi orang pandai bagus, perasan pandai. Tak pandai apa? Perasan pandai. Masalah. Na'udzubillahi min. Jadi nak tahu kita perasan tak perasan, duduklah selalu majlis ulama. Rasa bodoh tu tuan-tuan. Bodoh.
Kita buka kitab Hasyiah Bajuri depan Tok Guru. Dia rasa pandai lah. Tok Guru pondok dia baca tuan-tuan. Bismillah saja, sehari tak habis. Bingung kita tuan-tuan. Kita berasa pandai. Dia syarah. Ikut nahu. Syarah. Balaghah. Dia syarah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, mari ayat Quran. Tafsir ni kata benda, tafsir ni kata benda, tafsir ni kata benda, tafsir ni kata apa? Nama imam tafsir, kitab apa? Kita rasa apa? Bodohnya aku. Tuan-tuan ada aja dengar kuliah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Tu dia kuliah untuk orang awang tu. Kalau disebut tentang sejarah sirah tuan-tuan, satu, betul tak? Nama sutik-sutik. Zaman ni. Nama tuan-tuan ingat, boleh ingat sembarang. Ilmu agama tak boleh ingat kecuali orang tu suci bersih hatinya. Faham? Maka tuan-tuan rahmati Allah sekalian, 3 cabang ilmu yang disebut tadi, hati-hati, takut-takut kita berasa pandai, rupanya perasaan pandai. Na'udzubillahi min zalik. Habis. Kemudian ayat tersebut juga menjadi dalil. Ayat mana? Ayat atas tadi lah, surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Bahwasanya seorang alim, yakni orang yang berilmu, adalah lebih tinggi darjatnya daripada seorang ahli ibadah. Hal ini dikemukakan oleh Al-Imam Fakhrul Razi. Sama juga. Imam Ibn Katsir mufassir. Imam Fakhrul Razi pun mufassir. Ada kitab tafsir masing-masing. Beliau menambahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Maknanya apa tuan pengarang ni mudah ke kita dah. Tak payah pergi balik dia suti-suti. Ayat ni Imam Ibn Katsir kata apa? Kemudian kata Al-Imam Fakhrul Razi. Beliau menambah sesungguhnya Allah Taala telah berfirman, yang bermaksud semulia-mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka jelaslah bahawa kemuliaan itu berdasarkan takwa, dan ketakwaan hanya boleh diukur dan diperolehi ataupun didapati dengan ilmu. Nampak? Macam nak boleh anak mesti menikah, ada hubungan lelaki dan perempuan. Tidak boleh lahir takwa tanpa ilmu, tak boleh. Allah Ta'ala boleh buat, tapi Allah buat begitu, hukum alam. Allah boleh buat tak tuan-tuan sekalian? Aitir tak ya tak? Boleh buat. Allah Maha boleh buat. Boleh. Tapi Allah buat hukum alamnya. Nak ini aitir kena tak? Allah yang buat begitu. Nak anak kena menikah. Maka nak takwa kena melalui prosesnya. Antaranya ilmu. Ilmu banyak. Kemudian takwa. Belum lagi. Beramal pula. Itu bab lain pula ni. Ni baru cerita tentang kelebihan ilmu. Allahu Rabbi. Maka jangan perasan kita ni sudah cukup kalau kita jauh pada majlis ilmu. Hamba cukup dah. Hamba rasa hidup hamba ni baik dah. Rumah ada sendiri, tak sewa dah. Rumah sendiri. Kereta 3 hotel. Bini 2 orang. Dok baloh dok tu. Anak ada 8. Bini pertama, bini kedua 12, 20. Cukup dah. Tak ada apa-apa lah. Hidup hamba ni tak ada apa-apa dah. Cukup dah. Masjid aja dia, tak aja lagi. Majlis ilmu agama, tak aja kena. Halal haram, jahil tukir tu. Cukup apa gitu. Mu tak ada sekepeng harga sisi Allah Ta'ala. Tak ada. Kepeng tak ada harga. Kalau kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan berasa cukup. Jadi tuan-tuan sekalian, tidak boleh lagi untuk sampai kepada takwa, mesti antara asasnya ilmu. Ini tak mau belajar. Nak jadi wali tak mau belajar, nak mengatai tak boleh, sesat tuan-tuan sekalian. Imam-imam tarikat yang muktabar semuanya ulama. Imam Ghazali ulama.
Ni nak jadi wali tak mau belajar. Nak mengatai sampai terbang tu bukan wali. Kuali bagaimana? Hati-hati. Mengatik zikir kena banyak. Tapi zikir saja tak belajar. Ada masalah. Berdakwah kena, tapi berdakwah tak belajar. Masalah. Semayang kena, tapi tak belajar. Masalah. Jihad kena, tak belajar. Masalah. Tu lahir Daesh. Lahirnya ISIS. ISIS Daesh bukan mari pada Wahhabi, mari daripada Israel, mari pada Yahudi. Cuma golongan ini terpengaruh, faham mari pada Yahudi. Mereka yang meniupkan semangat jihad, lalu anak-anak muda yang tanpa ilmu pun semangat, lepas tu ikut masuk ISIS. Bung sana sini tempat orang awam. Sedangkan fiqhul jihad adalah kitab tu. Nak semayang kena ada fiqhus salah. Nak puasa kena faham fiqhus siyam. Nak pergi haji kena faham fiqhul manasik. Nak menikah kena faham fiqhul munakahat. Nak jihad kena faham fiqhul jihad. Bila perang boleh tak tembak dengan teliti? Tak boleh. Boleh tak bunuh anak kecil yang tak terlibat? Tak boleh. Boleh tak bunuh isteri, orang puang, orang tua yang tak terlibat dalam perang? Tak boleh. Tiba-tiba pergi bunuh tengah orang ramai. Itu fitnah pada Islam. ISIS bukan daripada Islam. Faham? Tuan-tuan perhati ISIS. Nyebung negara Islam ke negara Israel? ISIS ni banyak digibung tempat umat Islam ke negara orang kafir? Tempat umat Islam. Ini fitnah. Fitnah. Sebab tu nak bersama dengan perjuangan Islam, ambil jamaah Islam yang dipimpin oleh ulama dunia, tuan-tuan sekalian, yang diiktiraf dunia. Faham? Kalau Malaysia ni, tuan-tuan awak tak pandang dah orang kampung tuan-tuan. Orang dunia pandang besar. Syekh Abdul Hadi Awang hafizahullah. Saya duduk Mesir berapa kali jumpa karangan. Belek kitab banyak tu. Belek Al-Muallif Syekh Abdul Hadi Awang hafizahullah. Awal siapa habis bahasa Arab. Siapa dia tu? Tok guru kita ya. Tuan-tuan tak rasa besar, dia duduk tepi rumah aku. Dia pandang besar oleh dunia. Ambil daripada dia. Dia pemimpin harakah peringkat dunia. Ambil pada dia fiqh jihad. Ambil. Faham tak faham? Ni memang langgar tanpa ilmu, bahaya. Nak semayang fiqhus solah kena belajar. Nak puasa fiqhus siam. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena faham. Barulah kita boleh sapa darjat takwa. Nak jadi wali Allah Taala. Bercita-cita tu wali Allah Taala, dia tak bercita jadi wali. Cuma kita kena bercita jadi hamba Allah yang Allah redha. Boleh faham? Ada di kalangan mereka yang Allah angkat jadi para awliya illahi salihin. Maka tuan-tuan tak lain mesti lalu atas jalan ilmu. Boleh faham Jadi tak boleh lagi. Nak capai takwa, jalannya antara jalannya ilmu. Maka disebut di sini bahawa orang alim lebih tinggi daripada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah sembahyang sunat banyak, puasa banyak, tapi tak belajar. Dengar orang yang ilmu belajar dengar sokmo, main sunat sembahyang juga, tapi jarang-jarang. Kalau sokmo lagi bagus. Tapi nak khabar, nak banding ni, mana lebih mulia? Lebih mulia ahli ilmu tadi. Tidur orang alim lebih mulia jaga orang jahil. 2 rakaat semayang orang alim lebih mulia 2000 semayang orang yang jahil. Nak khabar apa sini? Tuan-tuan jangan pergi faham kena semayang sikit pula. Itu apa? Pergi faham lain. Nak khabar lain, faham lain. Faham apa? Mulianya orang yang alim. Nak berdakwah kena faham fiqh dakwah. Tiba-tiba berdakwah tak belajar tak boleh. Nak pergi keluar dakwah contoh kumpulan tabligh molek tuan-tuan.
Diasah di India tu tuan-tuan sekalian. Tapi kalau jahil, bukan semualah. Contoh, kalau jahil menyebabkan tinggal bini masa nak pergi keluar tu dok tinggal nafkah. Faham? Ini contoh teguran. Bukan hujung ni. Nak khabar tu contoh. Bila jahil. Lah ni dah banyak berlaku dah. Dululah banyak berlaku ni. Teguran bukan kerana nak katak, bukan kerana benci, ni tanda sayang sesama saudara. Dulu kalau jamaah kita, sahabat-sahabat kita pada tabligh kan, kalau ustaz ngajar, ya tubik main sunat. Itu saya nak tegur. Tak tepat lah. Lah ni berubah dah. Mereka banyak belajar. Yang memimpin Maulana tuan-tuan sekalian. Hak banyak ni hak kampung ni, hak kampung. Tak belajar tapi ikut tabligh. Tak belajar. Menyebabkan dia pandang hak main sunat tu besar. Dah tak belajar. Sembahyang sunat besar tak? Besar. Baca Quran besar tak? Besar. Sembahyang wajib besar. Dengar majlis ilmu besar. Tapi di sana ada ilmu fiqhu al-awlawiyat. Mana yang lebih besar di antara barang-barang yang besar ini jika bertembung. Saat bertembung terpaksa memilih. Mana hak nak pilih? Di situ kena ada ilmu. Faham? Sahabat Nabi tengah sembahyang, Nabi masuk nak sampaikan ilmu dalam Masjid Nabawi, maka sahabat Nabi segerakan sembahyang sunat. Sahabat Nabi tengah baca Quran, Nabi masuk nak sampaikan hadis, tutup Quran. Ini orang yang ada ilmu, memahami apa yang lebih utama. Sahabat Nabi tengah berzikir, Nabi masuk nak sampaikan ilmu, berhenti zikir. Oleh kerana jahil, orang ngajar tak mau dengar. Atau duduk ngaji lah masjid, ustaz mari ngajar, you duduk depan. Tak tutup Quran, dah lah ngaji bergepur. Wadduha wal laili iza saja, ustaz duduk ngajar. Tak erti bahasa ni. Tak erti. Faham tak faham? Orang yang masuk dalam masjid hari Jumaat, dia duduk dah. Orang bang, lepas bang patut bangunlah sembahyang qabliyah, betul tak? Tidak bangun ni. Tok khatib bangun, baru dia bangun. Ulama marah tuan-tuan. Tak boleh. Duduk dengar. Kalau mudah bangun dah tadi, duduk. Kerana ketika itu lebih utama mendengar khutbah. Kecuali tengah khutbah baru masuk, bolehlah sembahyang tahiyatul masjid. Ini kena pada kena ada ilmu. Baru kita faham mana keutamaan. Balah aja ke masjid, turun-temurun dah sejak kita. Malam Jumaat awak baca Yasin. Ni nak buat kuliah, ni nak baca Yasin. Di sini perlu pada pertimbangan ilmu. Hak segini rai sama dah baca Yasin, cuma hari tu kebetulan ustaz kampung dia hak duk jauh ada balik contohnya. Tanya-tanya berapa hari balik? Sehari je. Jadi nak jemput kuliah mana tu? Malam Jumaat. Biasa masjid tu baca Yasin. Di sinilah perlu pertimbangan ilmu. Baca Yasin boleh pahala tak? Boleh pahala. Mana besar baca Yasin dengan majlis ilmu? Jauh lebih besar pahala duduk dalam majlis ilmu. Asyik kena faham. Aku tak mau terima. Nak kata benda ni. Biasa hak apa nama bukan sini lah. Biasa hak lama-lama ni pergi. Sombong dengan umurnya. Orang sebut tua marah. Orang lama all timer. Dia berasa ego dengan lamanya. Lalu ustaz muda tegur, tak mau dengar. Ni hati-hati, ni sifat iblis. Iblis kata aku lama lagi lah juga. Muadam baru pergi budak-budak tu. Dia budak dengar Nabi Adam. Hati-hati. Boleh faham tak? Jadi tuan-tuan sekalian, itu contohlah. Setiap tindakan kita perlu pertimbangan ilmu. Itu jangan sombong untuk datang ke majlis ilmu agama. Itu saja. Jangan berasa tahu dah. Ustaz ajar tula. Rupa-rupanya ada benda yang kita tidak tahu. Habis. Maka Allah angkat darjat lebih tinggi orang yang berilmu berbanding sekadar ahli ibadah. Habis. Dan kalau gitu berilmu saja dah ibadah. Faham gitu pula. Orang suruh dua-dua lah. Belajar dan beramal. Begitulah. Berbeza sedikit dengan pandangan Al-Imam Al-Qurtubi pula.
Dia kata apa? Beliau lebih menekankan amalan, yakni takut kepada azab Allah sebagai indikasi ukuran dari seorang yang digolong alim. Beliau berkata, siapa yang mengetahui bahawa Allah Ta'ala Maha Kuasa, nescaya ia yakin dengan siksanya ke atas perbuatan maksiat yang dilakukan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talhah daripada Sayyidina Abbas. Ar-Rabi' bin Anas berkata, barang siapa tidak takut pada Allah, maka ia sama-sama tidak layak digelar sebagai seorang alim. Mujahid juga berkata, sesungguhnya orang yang alim hanyalah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya sama saja, khilaf lafzi saja, sama saja. Pandangan ulama ni sebenarnya tak beza pun, beza pada perkataan saja. Imam Qutubi kata apa? Biar lebih melebihkan amalan. Imam Fakhr Razi kata, orang yang ilmu banyak lebih besar pada orang beramal banyak. Imam Qutubi kata, hak beramal banyak lebih besar. Rupa-rupanya tak beza pun, rupa-rupanya sama je tuan-tuan. Nak khabar apa sini? Bukanlah Imam Fakhr Razi menafikan orang yang beramal, tapi nak khabar kalau beramal tapi jahil, tak mengaji, maka yang lebih mengaji lebih mula daripada yang beramal banyak tapi jahil. Faham ni? Imam Fakhr Razi pun khabar orang beramal banyak tu bagus. Faham tak faham ni? Jadi nak khabar apa? Mari masjid semayang tembur, mari masjid semayang tembur, dah nak jadi tahu bila. Betul tak? Ni jangan tengok orang ni, orang lain tubik tu boleh jadi pergi masjid lain, boleh jadi sakit perut. Ni kita ni, orang yang sombong masuk masjid semayang Zuhur, tubik sombong situ. Orang yang kerkuk masuk masjid semayang Asar, tubik kerkuk situ. Maka apa yang merubah sifat kerkuk itu? Dia masuk masjid, dia duduk lepas semayang, dia dengar hadis Nabi, dia pun dengar, man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin dakhala al-jannah. Kebetulan itu dia dengar, dia duduk dalam majlis ilmu, ustaz baca hadis, siapa yang dalam hatinya sebesar zarah sombong, agah dengar orang masuk neraka, dia pun sedar, berubah dia. Nampak? Amalan soleh ni banyak, tapi ada satu amalan saja yang ada barang ni, dipanggil tahwilul jahalah ilal ma'rifah, boleh merubah jahil kepada reti. Tahwilul ma'rifah ilal harakah, daripada reti pula kepada beramal. Itulah majlis ilmu. Allahu Rabbi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita lah jadi orang yang bertambah ilmu dan bertambah amal. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Sayyiduna apa nama Al-Syekh Al-Ustaz Sa'id Hawa berkata, barang siapa yang semakin bertambah ilmunya kepada Allah, maka ia akan bertambah takut padanya. Dan barang siapa yang ilmunya tentang Allah lebih sedikit, maka ianya menjadi selamat. Beliau berpandangan bahawa semakin tinggi ilmu seorang tentang Allah, maka semakin berat risiko yang mesti ditanggung. Sebenarnya dua-dua berat belaka. Lebih ilmu, lebih besar tanggungjawab. Tak beramal berdosa. Lalu orang jahil pun kata, sebaik aku tak ada ilmu, tak dosa tak beramal, mudah tak belajar pula. Sebenarnya begitulah, sama. Faham tak faham? Ke tak faham? Ke nak berhenti sini? Sikit lagi, lepas suku berhenti. Orang yang banyak ilmu, dia tanggungjawab besar, kena beramal. Besar tanggungjawab. Kerana berat nak mengajar tuan-tuan, tapi dah tanggungjawab. Kalau dok luluh nak mengajar. Saya suruh ajar tuan-tuan qiyamul lail, kena molek kita minggu kali. Benar? Tuan-tuan setiap hari. Nampak? Jadi berat berasa. Tapi pada Allah Ta'ala lah kita minta pertolongan. Kalau dok mengajar terus kan, berat terus dua-dua. Jadi tuan-tuan sekalian, minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Yang penting rasa kita berat tu kena ada mak. Kita dok berat nana aku berat, biar ada rasa tu. Jangan sampai ahli neraka dah, ahli syurga dah rasa aku ahli syurga, aku berat mana. Jadi tuan-tuan sekalian, beratnya tanggungjawab orang berilmu, dak beramal balik awal. Orang jahil pun kata, sebaik aku tak ada ilmu, mu berat tak ada ilmu pula. Aku boleh dosa tak pergi belajar pula. Hakikatnya sama je. Cuma Al-Ustaz Sa'id Hawa nak kata apa? Besarnya tanggungjawab orang yang bertambah ilmu. Macam tuan-tuan nak jadi orang awam biasa dah. Dah panggil dengar hak dah.
Kan? Anggu bak sekoh kedekut baik macam. Si ya tu dak berubah. Kereta nak update sama. Handphone nak update sama. Derma si ya tu jok muda pak tu. dah update. Apa salah tambah sikit? Tak. Mayang wajib tu dak tambah mayang sunat. Tambahlah update. Dak banyak pun sikit-sikit. Mana? Update. Supaya ada perkembangan. Man istawa yaumahu fahuwa maghbun. Kita baca hadis ni ketor rasa takut tuan-tuan. Barang siapa sama 2 harinya, itu orang rugi. Sama-sama. Barang istighfar 100, hari ni 100 kok rugi. Tak berat, rugi je, rugi. Barang selawat 100, hari ni 200 tu baru orang untung. Barang 100, lepas tu pas mati dah selawat, tu berat menanang tu. Jadi tuan-tuan sekalian, abad tu ulama ajar jangan gaduh. Sikit-sikit asal istiqamah. Amin. Ada pun disebut dalam Sahih Tirmizi yang bermaksud seorang faqih satu lebih berat ke atas syaitan di dalam menggodanya daripada 1000 ahli ibadat. Orang alim seorang dengan 1000 ahli ibadat yang jahil, setan atau perebek dia rebah nyembah. Orang alim seorang atau jenera belum tentu tewas. Setan sangat takut pada orang alim. Setan sangat benci majlis ilmu. Kalau kita tak berahi ke ulama, tak berahi majlis ilmu, kita setan. Gitu. Kaedah dia gitu. Faham tak, Pak? Ya, mau ustaz kata orang setan lah. Bukan saya kata. Yang tuan-tuan duk baca homo. Ayat ni kalau dok ingat berat benar-benar, berat nan. Ayat ni qul a'udzu birabbin nas. Kita ingat. Memang ingat belaka lah. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jannati wan nas. Ayat ni ayat apa nama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi, ayat muawwizah dia. Al-muawwizatain. Itu dia sebut cari jauh-jauh nak lindung ni. Ayat pelindung kenapa ustaz? Lah, dua tu ayat pelindung Nabi aja. Orang lelaki orang puan kena baca sama. Niat supaya jadi pelindung. Faham tak? Ayat pelindung Nabi aja. Al-muawwizatain. Nak orang puan kena baca. Ni berat ni, sihir dengan mata boleh ni. Tengok kita sihir tuan-tuan. Apa ayat pelindung? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq, minta lindung daripada min syarri hasidin idza hasad, hasad orang yang dengki. Qul a'udzu birabbin nas, minta lindung pada gangguan syaitan. Disebut apa belakang? Minal jinnati wan nas. Setan jin dan setan manusia. Ada pelik apa? Dua-dua dia. Setan dia ada 2. Setan ni kata setengah ulama' dia bukan diri, dia sifat-sifat. Jin yang jahat, setan lah. Ada tak jin baik? Ada. Lepas tu tuan-tuan tahajud malam-malam, macam ada orang ikut belakang. So takut jin yang soleh, dia ikut tuan-tuan sembahyang tahajud. Jin. Wa minna as-salihun wa minna duna zalik. Dia ada takwa, dia ada munafik, dia ada mukmin, dia ada Islam saja. Jin macam kita lah. Ulama kata setan ni bukan diri tu setan, sifat. Jin yang jahat, setan. Manusia yang jahat, setan. Boleh? Ke kasar? Syaitan. Boleh? Setan-setan kasar. Syaitan, ada apa je tu? Lah, sama lah. Jadi tuan-tuan sekalian, itu mana? Maka syaitan itu sangat takut dengan majlis ilmu, tak berahi. Dan pernah berlaku masa masjid dia mampu hidup pelik. Surau kampung dia tak ada orang hidup pelik. Bila ramai dia pelik. Mana ramai repot polis tu. La ilaha illallah. Pelik punya perangai. Orang mukmin ni tuan-tuan, dia kena ada rasa sedap hati kalau surau kampung dia, sejid kampung dia mampu. Dia kena ada rasa. Faham? Kalau tuan-tuan sekadar tuan-tuan pergi sejid, pergi surau, tu orang biasa. Islam biasa dia panggil.
Orang Islam yang betul-betul menjiwai Rasulullah, dia mari masjid dan dia risau orang lain buat apa tak pergi masjid. Itu sifat orang mukmin. Berapa ramai saya jumpa ustaz saya boleh ikut kuliah ustaz kata dah orang kampung saya, ustaz kena mari kampung saya. Dia punya gaya fikir. Dia risau ke orang. Ini baru jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi beramal seorang, ambil duduk rumah. Nabi tunggu masuk syurga, dak Islam lah ke kita. Balik awal tuan-tuan. Kerana dakwah Nabi, risau Nabi pada kita lah yang menghasilkan kesungguhan dakwah. Siapa Islam ke Nusantara? Betul tak betul? Jadi tuan-tuan sekalian, besarnya majlis ilmu ulama syaitan tak berakhir. Sebab tu orang tak berakhir ke ulama, dia adalah syaitan, itu saja. Mudah kan? Habis. Lagi. Selagi ni. Kat mana saya baca tadi? Kita salah baca. Betul tak saya baca tadi tu? Ke salah? Salah? Saya hawa. Kat mana setan lebih takut tu mana? Ya? Perenggang kedua. Tak boleh habis tu senang. Kat mana? Habis. Kemudian sesungguhnya masih sangat banyak ayat-ayat yang menunjukkan keterkaitan antara ilmu dan amal. Wallahu a'lam. Kita sambung situ saya tanda dulu. Dekat sesungguhnya masih sangat banyak ayat-ayat yang menunjukkan keterkaitan antara ilmu dan amal. Wallahu ta'ala a'la bid darajat wa a'lamu bis-shawab. Yang baik pada Allah, yang kurang tu kelemahan daripada diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ihdina واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.